Saya Muhammad Ida bin Ahmad Zaini ingin membincangkan tentang topik yang bertajuk Kerajaan Uthmaniyah. Topik ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pengenalan, sumbangan dan pencapaian Kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan ini terbentuk daripada kerajaan kecil semasa wujud kelemahan di dalam kerajaan Abbasiyah. Pengasasnya ialah Uthman bin Sauji bin Ertugrul bin Sulayan Shah daripada suku Kai dan merupakan Amir Saljuk bagi kawasan barat Anatolia. Penubuhan kerajaan Uthmaniyah telah diasaskan dalam sistem feudal yang ditiru langsung daripada kerajaan Byzantine. Nama Uthmaniyah diambil bersempena nama Sultan Uthman, sultan yang pertama bagi kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah mula bertapak kuat di Istanbul. Ia merupakan sebuah empayar Islam yang mewujudkan kesatuan bagi umat Islam selama 600 tahun dan menjadikan Istanbul sebagai pusat pentadbiran dunia. Perkembangan dan kemajuan tetap berlaku, tetapi kerancakannya semakin menurun akibat penjajahan melalui peperangan dan usaha-usaha untuk melemahkan Islam. Ketika itu, budaya ilmu bertukar menjadi budaya politik. Assalamualaikum, saya Abdullah Harif bin Abdul Rahman dari kelas DPU 2 akan membincangkan mengenai sumbangan tamadun Islam pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Sumbangan yang pertama ialah dari segi politik, iaitu pembentukan sebuah empayar yang merupakan sebuah kesatuan orang Islam di seluruh dunia, dan Istanbul dianggap sebagai pusat pentadbiran dunia Islam. Sumbangan yang kedua ialah dari segi sosial. Yang pertama ialah sistem kecemerlangan individu. Pembahagian masyarakat bergantung kepada hasil usaha individu dalam masyarakat yang menggalakkan mobiliti sosial. Yang kedua ialah ilmu pengetahuan. Sistem madrasah, kolej, maktab tentera, sekolah sastra dan kolej perubatan diperkenalkan pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Sumbangan yang ketiga ialah dari segi ekonomi. Istanbul terkenal sebagai kota atau pusat pertemuan dalam jalinan perdagangan antara timur dan barat, dan juga antara dunia Islam dan dunia bukan Islam. Jalinan ini telah membentuk jalinan perdagangan dunia Islam dan berpusat di Istanbul. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakirin bin Ahmad dari kelas DPU 2 ingin membentangkan tentang pencapaian tamadun Islam pada zaman Uthmaniyah. Poin yang pertama, dapat menyatukan umat dan dunia Islam dengan mengembalikan semula kesatuan umat Islam ketika itu dengan mempertahankan agama Islam dan syariatnya. Selain itu berjaya menyatukan dunia Islam ketika itu seperti Iraq, Semenanjung Arab dan banyak lagi. Poin yang kedua pula, dapat mempertahankan tanah suci Islam. Seperti contoh, dapat mempertahankan negara-negara umat Islam daripada serangan Portugal dan Sepanyol. Selain itu, dapat mempertahankan tanah suci Islam iaitu Mekah, Madinah dan Palestin daripada serangan musuh Allah seperti Yahudi. Seterusnya, poin yang ketiga ialah pembentukan pemerintahan berasaskan akidah yang satu. Dibuktikan dengan pemilihan menteri-menteri yang berbilang bangsa. Seperti asalnya Turki seramai 123 orang, manakala asalnya Yahudi hanya seorang sahaja. Isi yang terakhir, iaitu isi yang keempat adalah meneruskan usaha dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan meningkatkan proses perbukaan wilayah-wilayah yang baharu. Setakat ini sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Afif bin Risham, pelajar DPU. Ingin menyampaikan
tentang pencapaian tamadun Islam pada zaman kerajaan Umayyah. Okey, pencapaiannya yang kelima ialah membina jaringan kereta api. Membina jaringan jalan kereta api dari tanah Syam ke Madinah dengan jarak melebihi 1303 km yang menghubungkan Hijaz Turki dan semenanjung Anadol dan semenanjung Balkan dengan Eropah Selatan. Usaha ini dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid dengan tujuan menghubungkan semua wilayah yang ada dengan Madinah dan Mekah bagi memudahkan urusan ibadah haji. Okey, pencapaian yang keenam ialah pembangunan sosial. Menjaga kebajikan dan menyebarkan ilmu di masjid, sekolah pertubuhan kebajikan, perpustakaan, tempat penginapan bagi pelajar dan guru-guru, hospital dan lain-lain. Semuanya dilaksanakan dengan menggunakan harta wakaf orang Islam. Bahasa Arab pula dijadikan bahasa utama dalam komunikasi, pendidikan dan urusan keagamaan. Okey, pencapaian yang terakhir ialah penguasaan 3 lautan utama. Menguasai 3 lautan utama sehingga dikenali sebagai lautan Islam, iaitu Lautan Mediterranean, Lautan Merah dan Laut Hitam. Kesan daripada penguasaan tersebut, kawasan Afrika dan Asia berada dalam keadaan aman dan bebas dari pengaruh Salibiyah. Kerajaan Turki Umayyah telah mempertahankan Islam dan menyekat kemarahan tentera Salib selama 600 tahun bermula kurun ke-7 Masih sehingga kurun ke-13 Masih. Itu sahaja pencapaian dan kepentingan daripada saya. Terima kasih.